Cubaan suara. Cubaan suara 1 2 3. 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 Percobaan. Arminosha, panggilan untuk Arminosha. Panggilan untuk Arminosha. Ya, dengar, hah? Apa? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin, wa man salaka masalikahum wa nahaja manahijahum ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang dihormati, dikasihi Tuan Haji Mahmuzi selaku pengurus kompleks SIG, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, warga kuliah duha di dataran SIG Langkawi,
yang kekal istiqamah menghadirkan diri dalam majlis ilmu kita pada akhir tahun 2022. Hari ini sudah 30 hari bulan Disember 2022, bermakna kuliah di Dataran SIG adalah kuliah terakhir pada tahun ini. Alhamdulillah, Allah panjang umur kita, Allah bagi lagi kesihatan yang baik kepada kita, dan yang lebih penting, ketika mana Allah bagi kepada kita umur dan sihat, Allah bagi dekat kita kekuatan untuk kita taat kepada perintahnya. Tidak sedikit orang-orang yang panjang umur, sihat tubuh badan, bahkan diberikan kelapangan masa, tetapi mereka tidak mengisinya, tidak menggunakan umur mereka, tidak mengisi masa lapang mereka, tidak memanfaatkan waktu mereka sehat untuk mereka melakukan banyak-banyak kebaikan, mencari ilmu yang sangat penting dalam hidup kita. Dalam hidup kita yang sekejap ini, apa yang penting? Hidup kita bukan lama. Di dunia ni tuan-tuan, hidup kita hanya beberapa jam sahaja. Kalaulah kita hitung seperti hitungan Al-Quran, pagi tadi kita semayang sujud sajdah, ada satu ayat yang cerita tentang perhitungan masa di akhirat berbanding dunia. Allah kata fi yaumin, pada hari, kana miqdaruhu, adalah kadarnya, alfasanatin, 1000 tahun, mimma ta'udun, daripada apa yang kamu duk bilang, kamu hitung, kamu kira di dunia. Hari apa itu? Itulah hari akhirat, hari kiamat. Kita balik di sana, satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Ini bermakna siapa yang hidupnya 1000 tahun, maka dia seumpama baru hidup satu hari. Adakah di antara kita yang hidup 1000 tahun? Pernah kita dengar hidup lama ni macam Nabi-Nabi dulu-dulu, ada hidup 950 tahun. Tapi realitinya Nabi Muhammad kita hidup hanya 63 tahun. Bahkan Nabi pun sebut, a'maru ummati baina sittina was sab'ina. Umur umat aku ini adalah di antara 60 ke 70 tahun. Ini bermakna hidup umat akhir zaman ni sangat singkat. Memang dengan teknologi dan perkembangan keilmuan dalam cabang kesihatan yang semakin berkembang maju, negara-negara maju dan membangun umur rakyat mereka semakin panjang, tetapi ia tetap berlegar antara 60 ke 70 tahun, 80 tahun. Makan bonus dah. Ramai daripada kita yang bila sampai umur 60, kebanyakannya dah sakit-sakit, sudah tak begitu sihat lagi. Maka kalaulah umur kita itu 60 tahun, 70 tahun, baru berapa lama kita hidup sebenarnya? 1000 tahun macam sehari, 500 tahun setengah hari, 250 tahun suku hari. Nampak tak? Jadi kalau 60 tahun, baru berapa jam kita hidup? Jadi apalah kesusahan dunia berbanding penderitaan susah di akhirat. Jadi
Mainlah kita syukur nikmat dalam makna syukur yang sebenar. Bila kita diberi sihat, kita gunakan kesihatan kita itu sungguh-sungguh sebelum kita didatangi sakit. Khudh min sihhatika limaradika. Rebut peluang ketika kamu sehat sebelum datang ketika kamu sakit. Bila Tuhan bagi masa lapang, ada orang tidak pilih untuk dia taat. Dia guna masa lapang dia untuk ya-ya-ya. Boleh tak kita berhibur dalam hidup kita? Ada tidak hiburan dalam Islam? Ada. Tetapi ada sempadan, ada batasnya, ada waktunya. Tuan-tuan, kalau hidup ini hanya sekadar hiburan, maka orang yang menjadikan hidupnya untuk berhibur dan main-main itu adalah orang yang celaka dalam kehidupan. Memang Allah kata dunia ini la'ibun wa lahwun dalam Quran. La'ibun ni makna main-main, seronok, suka. Memang kebanyakan manusia macam tu. Seronok, suka, tidak ada matlamat hidupnya. Hak tidur, dia seronok dengan tidurnya. Dia layan tidur hari-hari jemaah. Subuh tak tahu di mana. Sanggup tak makan, tak minum. Kalau tidak kerana rasa nak terkencing, dia terjaga. Dia tak mau kencing kalau boleh. Dia nak lena sampai lohok, sampai jemaah. Kalau budak-budak, kita kata budak-budak, cuba bayang kalau penyakit lagu tu berlaku kepada orang tua macam kita. Berlaku kepada hak yang kena cari makan, cari rezeki. Hak jadi bapak tidur, hak jadi mak pun lena. Cuba bayang. Bila tidur lena tak semayang, apa jadi pada anak-anak? Anak juga tidur, anak juga lena, anak juga tak semayang. Ibu bapa tak cinta ilmu, ibu bapa tak suka mengaji. Cuba bayang pada anak-anak. Anak-anak tak suka ilmu, anak-anak tak suka mengaji. Apa jadi pada kita? Bila dia tidak mengaji, dia tidak ada ilmu, dia tidak akan beramal. Ibu bapa tak baca Quran, anak-anak tak baca Quran. Apa jadi pada kita? Jadi hujung-hujung tahun ini kita nak muhasabah. Kita nak renung balik. Kita kena tengok balik. Mudah-mudahan kita pakat jadi orang cerdik belaka. Siapa orang cerdik? Nabi kata al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang pintar, orang yang cerdik itu adalah orang yang selalu muhasabah dirinya. Dan orang cerdik pintar itu orang yang beramal untuk sesudah matinya. Orang bodoh, orang tak cerdik, orang yang tak bijak, orang itu adalah orang yang mengikut hawa nafsunya dalam hidupnya. Kata Nabi, ketika dia ditipu oleh nafsunya, dia mengikut hawa nafsu jahatnya, dia pula duduk berharap-harap Allah ampunkan dosanya, masukkannya dalam surga. Nampak tak? Kalau tanya orang hari ni, orang cerdik itu apa? Orang pandai bijak itu bagaimana? Orang cerdik itu tentu dijawab, orang tu mengaji tinggi, orang tu belajar sampai universiti, orang tu mungkin dapat sampai PhD. Itulah orang paling bijak Bistari, sebab dia belajar di Menara Gading. Nampak? Tapi Nabi tak kata begitu. Orang cerdik tak mesti pergi belajar sampai universiti. Mak ayah kita tak ngaji universiti pun. Tok guru dulu tak ada universiti pun. Jadi universiti bukan mesti orang yang belajar di situ cerdik. Dapat ijazah, dapat PhD, keluar derhaka kepada Allah, dia tetap tidak cerdik. Dia tetap orang yang dikira bodoh di dalam agama. Kerana apa? Kerana dia masuk dalam kumpulan kedua. Kumpulan pertama siapa? Al-Qayyisu, orang cerdik. Man dana nafsahu,
Orang yang selalu muhasabah diri. Maksud dia apa? Dia akan renung diri dia. Dia akan muhasabah diri dia. Dia akan check and balance diri dia. Dia akan tengok balik kepada diri dia. Tanggungjawab yang dipikulkan ke atas dia. Amanah yang dia telah pun ditentukan oleh Allah sebagai pulan-pulan di dunia ini. Mungkin dia seorang pemimpin, dia seorang suami, dia seorang isteri, dia seorang ayah, dia seorang ibu, dia seorang anak, dia seorang jiran, dia seorang kawan, dia seorang sahabat, dia seorang pekerja, dia seorang majikan, siapapun dia. Kalau dia buat muhasabah, maka berlakulah check and balance itu. Maknanya kita akan menegur diri kita. Sebab tu kalau tuan-tuan masih ingat kuliah kita hari ni, kita nak karau balik sebelumnya apa kita sebut-sebut dulu ni, supaya kita tengok balik kita buat atau tidak. No? Sebab tu Imam Ghazali pesan dulu kan, siapa dapat pagi jangan tinggal 4 perkara. Ingat saya sebut dulu kan, Imam Ghazali kata siapa dapat siang hari tu jangan tinggal 4 perkara. Berpagi-pagian kita dalam 4 perkara ni. Yang pertama, jangan tinggal baca Quran. Quran baca tak lagi? Kalau belum baca, nanti baca ya Quran. Yang kedua, jangan tinggal doa. Doa dari sebelum subuh kita berdoa, lepas subuh doa lagi. Yang ketiga, jangan tinggal tasbih, zikir. Jangan tinggal tahmid, jangan tinggal takbir, jangan tinggal kita berzikir kepada Allah. Dan yang keempat itu adalah merenung diri. Merenung diri itu makna muhasabah. Makna Quran kita tak tinggal, kita muhasabah. Hari ni baca Quran dah lagi aku, saya lagi nak baca lah. Macam tu. Nah, hari ni kita berdoa dah lagi. Hari ni kita berzikir dah lagi, berselawat dah lagi, beristighfar dah lagi, tahmid dah lagi, takbir dah lagi, tahlil dah lagi, wirid dah lagi. Itu tuan-tuan, merenung diri maksudnya kita buat muhasabah, kita buat postmortem. Macam tu. Satu benda kita buat, event kita buat postmortem. Siapa orang yang kerap buat muhasabah diri dia? Orang tu orang yang bertuah. Sebab apa? Dia selalu muhasabah. Abang, ya, abang tengok anak kita okey ke? Anak kita okey ke? Abang tengok cik okey ke? Abang puas hati ke? Tanya. Bukan dia tanya diri dia saja, dia tanya sampai suami dia. Dahsyatlah. Ada tanya. Kan? Abang gulai cik buat okey ke? Bukan kita nak suruh dia puji kita, walaupun kita suka bila dia puji kita kembang, betul tak? Tapi kita nak buat lagi baik. Abang kalau tak kena tang mana-mana, abang lah. Sini. Nampak tak tuan? Ni ada orang dia bukan boleh abang. Kalau nak puji okey. Kalau nak komplain, buat ni ni. Komplain pandai. Amboi pakai duduk. Perintah. Tak apa boleh. Dia kira kalau tu kita nak dapat apa nama yang lebih baik, kita kena bersedia untuk di check and balance, ditegur begitu. Kan kalau kita pergi kedai makan, kadang-kadang dia tulis kan, dia tulis apa? Kat kedai makan kan, dia tulis sedap beritahu kawan, tak sedap beritahu kami, betul tak? Sedap bagi tahu kawan, tak abang kat kami pun tak apa. Pergi abang kat orang lain, kedai tu sedap lah, betul? Tapi tak sedap bagi tahu kami. Tang tak sedap tu, berapa orang boleh terima? Pergi abang kata ni tak sedap ni, tak sedap. Tetapi orang yang nak berjaya macam tu, dia akan buat muhasabah. Dia akan buat kita selalu buat, tapi duniawi, dia tak sampai ke ukhrawi tu. Kita cermin diri kita. Itu muhasabah, something like tu, macam tu. Tengok balik kan. Kita dah pakai dah, kita dah siap dah. Sekali lagi kita tengok balik. Betul tak? Betul ke tak? Sekali lagi kita lalu tepi cermin, kita tengok balik. Sengit ke apa ke? Kan? Sekali lagi kita akan cek
Masuk dalam masjid tu pakai kain telekung tu, kita bawa rambut, nampak dah rambut. Betul? Itu muhasabah. Ni orang tu rambut nampak. Oh, saya abang dia. Aku ni tak erti sangat. Padahal kita bukan nampak. Sampah dalam mata kita siapa buang? Kita nampak sampah dalam mata kita? Orang tolong tengok. Tolong buang sampah dalam mata. Begitulah hidup kita, tuan-tuan. Kalau siapa yang muhasabah diri dia, dialah orang paling cerdik. Tak kira lah dalam bab dunia, apa lagi dalam bab akhirat. No? Kita ini selalu duk tengok hak dunia ni, kita tengok beli atas, kita tak tengok dunia tu bawah kita. Tuhan bagi kat kita, Masya Allah, Tabarakallah, nikmat, kita tak syukur. Kita duk tengok orang hak berjaya tu, kita nak macam mereka, lebih pada mereka lagi. Tak puas lagi, tak syukur lagi, nak apa lagi. Sedangkan kita ni makan pun kuih korang, tidur makin tak jerap. No, sakit tang tu, sakit tang ni, tak ada pasal-pasal. Awak aku lenguh tang ni tak tahu, awak aku sakit tang ni tak tahu. Dia duk abang kat kita dah lah tu. Badan makin tak tahan. Tapi kenapa kita dibelenggu tamak dan haluba? Kerana kita tidak muhasabah. Kalau kita cermin diri kita, kita nampak kedut di wajah. Apa yang kita buat? Kita nampak, ada jeragat. Mak, jeragat. Kita order tanu, kita pitang ni, kita pitang tu, kita tak mau jerawat, kita tak mau jeragat, kita tak mau garis-garis tua. Kita lawan. Tak apalah, bukan tak boleh. Saat ni kata tak bagi pergi beli pula. Belilah. Tapi berpada-padalah, cukup-cukuplah. Kalau dah tua tak payahlah sampai nak pergi buat plastik surgery. Ada tak orang buat plastik surgery? Ada. Dia tak boleh tengok ni. Ubat di kepala dia tak boleh tengok. Itu fitrah. Itu rahmat Tuhan. Disedarkan kita ni sudah di mamah usia. Kita nak tengok, kita segak. Tengok anak cucu kita. Tak? Tengok anak cucu kita. Tu muka kita lah dulu tu. Kan? Kita lah dulu tu tengok anak cucu kita yang muda. Itu kita melihat masa lampau kita. Kita tengok bapa, ibu, ayah, tok wan kita. Kita tengok masa depan kita. Betul? Tadi saya naik sekejap ke atas, sambil-sambil tu duk scroll balik. Dalam telefon saya ni dia boleh simpan lama 20,000 gambar. 2014 tu ayah saya masih ada, mak saya masih ada, kakak saya masih ada, mak-mak saudara saya masih ada. Ada satu gambar dalam tu ada 5 orang. Ada 5 orang. 4 sudah tiada. Seorang saja yang ada. Siapa? Saya. Itu adalah mama, ayah, kakak, mak, saudara. Saya. Semua mati dah lain. Tinggal saya. Apa isyaratnya? Isyaratnya orang ni kita akan pergi. Sebab tu kita lalu di kubur pun Nabi ajak kita kata apa? Antumus sabiqun wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Kamu tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang duduk dalam kubur tu, kita kata kamu semua telah mendahului kami. Satu hari kami akan bergabung dengan kamu. Kami akan turut kamu juga. Macam tu. Kan minta Allah bagi dekat kita ampun kepada mereka dan kita. Tetapi hakikat kita tak boleh lawan. Kenyataan pasti berlaku. Yang lepas itu jadi sejarah. Tetapi dia memberikan iktibar. Kita nak ambil apa sekarang? Apa sikap kita? Sikap kita sekarang untuk mendepani hari depan. Kalau ia salah, minta ampun. Kalau ia silap, buat pembetulan. Kalau kita berdosa, bertaubat pada Tuhan. Kita berazam nak melakukan yang lebih baik dalam kehidupan. Nak fikir yang baik, nak niat yang baik, nak lintas yang baik, nak azam yang baik, nak cadang yang baik. Lepas itu nak cakap semua yang baik-baik.
dan nak buat yang terbaik dalam hidup kita. Jadi Tok Wan paling baik. Jadi nenek paling baik. Jadi ibu paling baik. Jadi ayah paling baik. Jadi anak paling baik. Azam kita. Ni nak masuk 2023 yang entah milik siapa. Betul tak? Kita belum tahu pun esok 31 hari bulan, adakah 31 hari bulan itu milik kita? Esok untuk siapa? Silat-silat hari bulan tiada esok bagimu. Betul tak? Kita cuma boleh mengimpikan, mengharapkan, mendambakan. Kita semua ada harapan. Kita semua punya impian. Kita berhak untuk merancang, tetapi yang menentukan adalah Allah, Tuhan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu orang cerdik ni, dia bukan takat muhasabah. Nabi kata apa? Lepas Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu. Orang bijak, orang cerdik adalah orang yang selalu muhasabah dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia akan beramal untuk hari sesudah matinya. Bila dia buat satu amalan dia tidak terhenti untuk dunia, tetapi amalannya itu berhenti di akhirat. Tuan-tuan nak menega, tapi perniagaan itu untuk akhirat. Pertanian untuk akhirat. Pendidikan untuk akhirat. Apapun yang kita buat, mesti titiknya di akhirat, jangan dunia. Macam mana nak jadikan yang kita buat akhirat? Jangan langgar syariat Allah. Jangan melanggar hukum batas yang ditentukan agama. Yang kedua, mestilah kita buat kerana Allah. Meniaga kerana Allah. Bertani, bercucuk tanam kerana Allah. Pergi sekolah kerana Allah. Pergi pejabat kerana Allah. Sapu sampah di rumah kerana Allah. Memasak di rumah kerana Allah. Menjahit kerana Allah. Berkhidmat, berbakti kerana Allah. Selagi tak bercanggah dengan syariat, kerana Allah dapat pahala. Kalau dia ibadat khusus, mengikut tata caranya. Hak Nabi ajak, Nabi tunjuk, itu kita buat. Dalam ibadat mesti mengikut kaedahnya. Tapi dalam ibadat yang umum tak ada masalah. Boleh je. Kan? Kita boleh melakukan inovasi. Kita boleh buat penambahbaikan. Kan? Dulu kita umpamanya buat cucuk Jawa pakai tangan. Lepas itu kita lah orang pertama reka buat cucuk Jawa pakai acuan contohnya. Buatlah. Acuan hak maklum reka tu macam dulu kan orang nak buat kuih karat ada acuan, orang nak buat apa laksa kebuk tu kan pakai acuan. Cuba bayangkan siapa yang buat acuan tu. Orang pertama yang buat acuan itu, dia sedang mengutip pahala-pahala sampai hari ini, sampai bila-bila orang duk guna acuan tu. Fikir, yang tu ibadat apa itu? Ibadat umum. Nampak? Dan jangan kita melanggar hukum saja. Hukum kata tak apa, tidak ada masalah, halal haram yang tu maksudnya. Jangan melanggar akhlak agama. Itu saya tak ada masalah. Kita nak jadi mereka pakaian. Jaga-jaga. Kita hendaklah mereka pakaian muslimah yang kita mendapat pahala kerana ia ibadah. Kerana ia boleh menyebabkan kerosakan. Orang duduk tudung tutup aurat elok-elok dah. Kita pergi rekod orang tu yang rekod. Contohlah kan ya. Minta maaf lah kan. Contoh. Muslimah ni tutup aurat elok lah. Ada satu orang dia pergi rekod ikat kotor. Boleh tak kita ikat kotor? Boleh. Nak ikat kotor? Ikat kotor, lepas itu bubuh tudung dulu. Boleh. Jadi anak tudung dia ikat kotor. Ni dah dia reka supaya dia ikat kotor. Jadi tudung tak pakai. Nampak tengkuknya,
nampak dadanya. Dia memulakan satu pesen baru di zaman orang sudah lama menutup aurat dengan sempurna. Kawan tu nanya, pasal apa? Nanti orang akan ikut dia. Bila orang ikut dia, maka orang akan hantar dekat dia dosa. Sebab dia memulakan semula satu dosa. Dia memulakan semula pakaian jahiliah yang telah ditinggalkan orang. Macam dulu-dulu punya zaman, tak ada anak tudung. Siapa reka anak tudung? Orang kemudian dia panggil boneh, dia panggil cekuk tu, kalau hitam tu ada orang reka tu. Kawan tu dapat pahala. Tapi kawan ni dia lawan benda tu. Dia buka, dia pakai tudung ikat balik macam ni. Dulu ada orang tudung dia ikat macam ni. Lagu tu. Maka dia buat secara besar-besaran. Dapatlah kepadanya saham kerana memulakan mungkar yang telah pun dipadamkan sebelum itu di dalam masyarakat. Jadi jangan menjadi orang yang memulakan dan menjadi rantaian kepada maksiat dan dosa. Lah ni kita taklah macam tu kan, tapi kita jadi rantaian. Kita ada menatang ni kan, orang hantar mai kat kita. Kita forward kat orang. Kita menjadi rantaian. Kita berada dalam rantaian dosa. Nanya, jangan. Kita tak tahu, jangan hantar. Kita tak tahu, jangan kongsi. Orang hantar, berhenti dekat kita saja. Pasal apa? Kita tidak akan bersekongkol dengan dosa itu. Pasal apa? Kita akan bertanggungjawab bila balik jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita duk pergi jadi keyboard warrior kan, nak jadi orang pertama menyampaikan berita kononnya, akhirnya berita yang kita sampai tidak benar. Lepas tu orang lain dah forward berita itu, dah panjangkan. Kalau kita nak hantar, pastikan dia betul. Hantar yang lain, yang contoh kuliah duha hamil kat kita forward kat dia beradik kita. Orang tu mai, kita dapat pahala. Nampak tak? Semua hak baik-baik hantar. Mudah aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi. Semoga sihat dan bahagia selalu. Dia pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Cukup. Boleh pahala. Tak kena bercakap pun, tulis aja pun. Tapi tak sure. Dia kalau ada isu-isu panas, barulah dia seronok. Kalau boleh mengata mengumpat, lagi syok. Kan? Maka berkongsilah dosa. Bila balik jumpa Tuhan, barulah kita menyesal pada saat itu. Na'udzubillahi min zalik. Jadi wa amila lima ba'dal maut, dia beramal untuk hari sesudah matinya. Dalam beramal kita mesti rancang hidup kita. Pagi nak bangkit pukul berapa, saat lagi subuh nak pergi semayang tang mana, lepas tu ada kuliah subuh ke tak, lepas tu nak pergi menyerok tang mana. Kita rancang. Dunia pun kita rancang, akhirat lagi-lagilah kita rancang. Rancang dapat pahala tak? Dapat. Rancang dapat pahala. Baru rancang nak bangkit tahajud, sudah diberi 1 pahala. Mangkit betul-betul tahajud, diberi 10 hingga 700 kali ganda. Nampak? Rancang nak pergi masjid, dah dapat pahala. Pergi masjid, tiap-tiap langkah terangkat dosa, terangkat darjat, terhapus dosa. Tuan-tuan bayangkan, rancang saja dapat pahala. Jadi macam tuan-tuan rancang lah. Tuan-tuan nak main duha hari ni, tuan-tuan dah rancang sejak kemarin lagi. Betul tak betul? Rancang sejak malam tadi lagi, esok nak pergi kuliah duha. Itu rancang. Anak kita baru di sekolah rendah, kita rancang hidup dia bukan hanya sekolah rendah. Betul tak betul? Anak kita rancang sampai sekolah menengah. Ni nak pergi hantar pergi mana ni? Saya cadang nak hantar dia pergi Mesir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan berjaya. Budak baru sekolah pasti je pun. Tapi abang kata pergi Mesir lah. Pasal apa? Itu perancangan dia, itu harapan dia, itu impian dia sebagai bapa, sebagai ibu. Kita kena rancang dalam hidup kita. Abang, ya, abang buka lagi tabung haji. Dia kata tak buka lagi. Jomlah kita pergi buka tabung haji.
Allah tu saduk kalut kita baru menikah, gaji abang baru 900 ya. Walaupun 900, walaupun 500, pergilah buka. Tabung haji adalah institusi yang menguruskan urusan haji kita dalam negara kita. Otoriti. Pasal apa? Pasal bubuh RM10 tu. Potong berapa dia? RM10. Nak pergi mana ni? Nak pergi Mekah. Dia kata maklum ni nak pergi Mekah. Nak pergi Mekah. Bubuh RM10 nak pergi Mekah. Boleh pergi bila? Tak tahulah bila. Tapi kerana dia tak mampu, dia pun potong RM10. Bila dia mampu, dia potong lebih dari itu. Cukup 1,350, dia pun daftar nak pergi Mekah. Dapatlah angka giliran untuk berada di dalam beratuk nak pergi Mekah tu. 2-30 tahun lagi tu baru boleh pergi. Adat kata mati dulu dah maklum. Tapi Allah Ta'ala tak akan bebankan lagi dia dengan tanggungjawab pergi Mekah pasal dia tak mampu. Dia telah berusaha nak pergi Mekah, dia tak mati dalam keadaan Yahudi, dia tak mati dalam keadaan Nasrani. Berapa ramai orang yang kaya senang hari ni tuan-tuan, tak nak fikir Mekah, dia pergi rata dunia dia boleh pergi, Mekah dia tak pergi. No, kalau dia buka dia tabung haji, dia lepas untuk pergi haji, umrah dia tak pergi sekali. Sedangkan umrah wajib, macam mana haji itu wajib. Ingat tu, umrah pertama wajib. Maknanya orang tu dah cukup duit untuk dia pergi umrah, boleh ditinggalkan kepada ahli waris untuk tanggungannya sepanjang dia berada di sana. Dia sudah ada lebihan daripada harta, dia juga wajib pergi buat umrah. Nak pergi haji, tak tahu bila boleh pergi. Belanja tinggi, umrah kurang sedikit, pergi umrah dulu. Pasal apa? Umrah pertama wajib. Jadi jangan terperangkap. Ada orang dia kata lah, aku tak mau pergi pasal aku muda ni, dia kata. Nantilah ya dulu, dia kata. Nanti satu hari aku pergi tobat, aku balik jadi baik. Ini semua perangkap syaitan. Nah, akhirnya dia pergi lah. Dia pergi Indonesia, dia pergi Thailand, dia pergi Singapura, dia pergi berjalan hora-hora, kata dunia, tak ada nak pergi Mekah buat haji umrah, mati. Mati dia lagu mana? Mati dalam keadaan Yahudi, Nasrani. Nabi kata pilihlah mati sebagai ahli kitab. Na'udzubillah. Maknanya dia tu ahli kitab, tapi pergi tanam kubur kita. Ahli kitab. Pasal apa? Dia tak ada nampak nak pergi Mekah, tak ada cadang pun, tak ada rancang pun. Kalau rancang, dia tentu ada usaha ikhtiar untuk nak pergi ke sana. Nak pergi Mekah buat haji, masuk duit tabung haji. Nak pergi Mekah buat umrah, maka dia daftar dengan agensi, pergilah buat umrah. Dia tuan-tuan pergilah. Saya abang dah kat tuan-tuan ni. Siapa yang ada lebihan, maka azamlah 2023 ni pergilah buat umrah yang wajib tu dulu. Haji tak tahu lagi bila nak boleh pergi, depa nak panggil. Bila kita pergi buat umrah, kita pergi dibawa sampai ke masyair. Kita akan kenal inilah tempat Arafah untuk berwukuf, inilah Muzdalifah, nak kutip batu bermalam di Mina, nak melontar di 3 jamrah. Semua itu kita akan dibawa pergi. Jadi sebelum kita pergi buat haji, kita sudah kenal sebenar-benar tempat yang kita akan pergi ketika melakukan ibadah haji. Walaupun ketika kita pergi itu kita pergi buat umrah yang tidak ada di dalam rukun umrah, dan wajibnya nak kena pergi ke sana. Tak kena pergi pun di Mina, tak kena pergi pun Muzdalifah, tak kena pergi wukuf di Padang Arafah, tak kena pun kan. Tetapi kita sudah dapat gambaran langsung sebab kita tengok dengan mata kepala kita untuk bekal pergi nanti secara sebenar di dalam musim haji, insya-Allah.
Tuan-tuan dan puan sekalian, wal kayyisu, selepas Nabi kata al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik itu adalah orang yang muhasabah dirinya dan beramal untuk hari sesudah matinya. Maka orang bodoh itu, kata Nabi, adalah orang ikut hawa nafsu. Jangan ikut hawa nafsu kita. Nafsu ini ibarat lautan yang tidak bertepi, dalam yang tidak terjangkau. Tak pernah kenai nafsu itu akan tuannya yang sudah tua, untuk dia kendur dan mundur daripada menghasut dan menjahanamkan tuannya. Nafsu ammarah bisu, no, nafsu sawalah, no, ada lagi nafsu mulhamah. Tak apalah kalau yang diilhamkan itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kalau hak baik diilhamkan tak apa. Tapi kalau main hak dia jahat, jahanam kita. Main nafsu sawalah, yang menghiaskan benda yang buruk jadi elok, benda yang jahat, maksiat jadi baik. Dia kata bukan ada apa pun, kami bukan buat apa pun, dek beradik ni apa loh, tujuh alim sangat, tak pernah belum ni. Kita ni adik beradik kot satu Pak Long, kau orang lain Pak Long. Kawan ni pergi mengaji. Pak Long tu, Pak Long sabit jadi Pak Long pasal nikah dengan Mak Long dia. Maklum dia tu adalah kak pada mak dia. Kak pada mak dia. Jadilah maklum dia. Pak Long tu siapa? Pak Long tu hamil menikah dengan Mak Long tu. Dia panggil Pak Long lah. Tapi bukannya kerana panggil Pak Long dia boleh bertepuk bertampang. Bukan kerana dia panggil Pak Long dia boleh buka kain tudung kepala. Dia boleh bersalam-salaman. Dulu hamil salam aku boleh. Dulu jahil, dulu tak tahu, dulu tak erti. Berapa ramai masyarakat kita, ipak pun buka tudung, ipak pun salam, sepupu sepapat salam. Tambah ni Pak Long, hang ni aku, hang tu kecil dulu doktor riba aku. Awak lah hang tak main doktor riba aku. Mana boleh. Contohlah tuan-tuan kita pun biasalah betul kan, no, anak menakan, anak-anak menakan depa tu bukan anak menakan kita, bini kita tu mak menakan depa, tapi depa kecil dulu kita dukung juga pasal depa halui, bukan ada hukum lagi waktu tu. Tapi bila depa besar dah lah. Pasal apa? Pasal hukum mengikat kita. Tak boleh alasan dia Allah tunjuk alim sangat tunjuk baik sangat amboi, ni adik-beradik bukan orang lain. Masuk dalam rumah korang tu salam pa pun tak bagi lah. Pasal apa? Pasal bukan orang lain. Mana boleh lagu tu? Fasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kamu mesti minta izin dan bagi salam kepada ahli rumah itu. Oh boleh masuk. Hukum mengikat kita. Cuba bayang kita duk pakai lebih kurang tudung kepala, tak pakai kerana dia tu jiran kita lama. Macam adik-beradik kita pun panggil Pak Long. Dia masuk main makan cok kodok, kita panggil hari-hari dia duk main. Lama-lama dia jadi biasa. Masuk rumah kita bagi tak kena minta tu, nak minta izin. Ada ke tak ada? Ada dalam masyarakat begitu. Pasal apa? Pasal tak faham agama. Kan yang keluar pergi duduk sediakan pakai kain ketang dada tu pasal apa? Pasal tak faham agama, tak pakai tudung kepala di luar rumah. Pasal apa? Dia kata dalam rumah dia, padahal dalam pagar rumah dia, bukan dalam rumah dia. Allah abang, dalam rumah kita lah abang, bukan dalam pagar rumah. Lepas pagar rumah tu lah rumah lah. Mana boleh. Keluar saja dari rumah tudung wajib. Dalam pagar rumah, bukan di dalam rumah, itu pagar rumah. Kecuali macam rumah di Saudi. Rumah di Saudi, sebab tu rumah di Saudi ni tuan-tuan, lah ni punya zaman. Mereka buat guna, mereka buat pagar tinggi. Betul tak?
Pagak tinggi. Bila pagak tinggi, dia punya anak bini dia bebas dalam tu. Tudung kepala tak gaduh pakai, mereka buat barbecue, mereka buat apa semua. Mereka jenis rumah sebiji dalam pagak yang tinggi. Kita mana ada. Kita pagang jari mata punai tu mana ada, mana boleh. Maka kita wajib kena tutup aurat kita. Hak boleh salam, kita salam. Hak tak boleh salam, jangan salam. Kita kena tutup aurat. Kena faham. Jangan kita pakai nak lompat pergi salam ya. Mak tiri kita. Kita ni umur 40, 30, mak tu umur 50. Kadang mak umur 29, anak tiri umur 40. Ada. Betul tak betul? Oh, sama-sama aku terimalah nikahnya. Pak kita kata kan, akad ijab dan kabul. Lepas tu sah, kita pun lompat pergi salam. Cium dari mak tiri tu. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Tak boleh. Tapi orang jahil, dia kata pasal apa tak boleh? Dulu aku masa nak terona dulu, aku sudah akad nikah, aku pergi salam dengan pak aku. Bukan pak aku, pak tiri aku. Betul kaidah? Betul tuan tengok. Memang betul. Anak dara dengan anak terona sudah akad nikah, mereka akan pergi salam dengan mak. Mak mana? Mak mentua. Betul tak? Mak tiri ke? Kena tengok hukum tetap ada tuan-tuan. Mak mentua tu tunai-tunai. Dia tu mak orang lain. Mak siapa? Mak suami kita. Mak siapa? Mak isteri kita. Tapi bila kita akad, kita sah saja ijab kabul, kita jadi menantu kepada mak kita itu, mak menantu kepada mak mertua kita, maka berlakulah hukum haram yang muabbad sampai bila-bila dia adalah mak mentua kita, sampai bila-bila dia adalah pak mentua kita. Kita haram menikah dengan dia. Tak batal yang semayang kita, dia boleh tengok aurat kita yang boleh ditengok. Boleh. Pasal apa? Pasal dia mak mentua dengan pak mentua. Walaupun bercerai, kita pergi rumah hukum tetap macam tu. Nampak? Tapi bila kita ni mak kita menikah, pak kita menikah, pak menikah dengan bini baru dia, jadilah mak kita. Sebab mak kita mati dah, mak tiri kita hak baru. Walaupun kita panggil mak, kita panggil mama, kita panggil ibu, kita tak boleh salam dengan dia. Dia tak boleh tengok aurat kita, kita tak boleh tengok aurat dia sampai berlaku hubungan kelamin dengan pak kita. Boleh faham tak? Maknanya bila akad nikah di masjid, berlaku lagi hubungan kelamin, dah lagi tak boleh pergi salam lagi. Tapi ada masyarakat tak faham, dia salam. Tak faham. Tak boleh salam. Jangan salam dulu. Kena selesai dulu hubungan kelamin mak tiri kita itu dengan ayah kita. Berlaku hubungan kelamin tu, barulah berlaku dia haram dengan kita. Baru dia jadi mak kita yang tidak boleh kita kahwini kerana dia isteri ayah kita. Dia kena faham lah. Tolong habaq sat dekat anak cucu kita supaya dia faham apa yang boleh, apa yang tidak di dalam hidup kita ini, tuan-tuan. Jadi Nabi kata wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Dia ikut hawa nafsu dia. Jangan, tuan-tuan, orang berjaya, kita ingin berjaya, tapi jangan berjaya kita hanya setakat dunia. Ya Allah, aku nak berjaya dunia dan akhirat. Tu yang doa kita tak pernah tinggal apa dia? Induk bagi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah sebenar-benar kejayaan dan kecemerlangan di dunia ini. Sebab tu ada ulama ajak Rabbana atina fid dunya hasanah ni, sekali kita doa, dia akan berdoa
kadang 2 kali wawai dia doa, belakang pun dia doa dengan doa yang sama, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bagilah dekat kami ni ya Allah, kurniakan untuk kami ya Allah di dunia kebaikan, di akhirat pun kebaikan, dan tolonglah jaga kami, pelihara kami, lindungi kami daripada api neraka. Jadi kejayaan dunia kita nak tengok ni apa dia? Kejayaan yang diberkati oleh Allah. Anak kita berkat, cucu kita berkat, rezeki kita berkat, pendapatan kita berkat, semua hidup kita ni berkat. Berkat ini hanya ada dalam Islam, tuan-tuan, tak ada dalam agama lain. Jadi Islam sahaja yang memberikan barakah, yang kita duduk diajak mengucapkan dan mendoakan untuk saudara kita bila kita berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bagi berkat. Allah bagi berkat tu. Dalam agama kita sahaja ada berkat. Dalam bahasa Inggeris dipanggil bless lah. Kristian tu pun kira asal daripada Islam. Kristian itu juga dulunya adalah agama Masihi yang terima di sisi Allah, sehinggalah mereka sesat, menyeleweng dan terpesong daripada ajaran yang sebenar. Sebab tu mereka pun amin. Mereka tak kata amin, mereka kata amin. Mereka pun ada Maryam, tapi jadi Mary kan. Mereka tu ada Noah, asal dia Nuh. Mereka tu pun ada Abraham, tapi asalnya Ibrahim, ya. Cuma kerana mereka sesat dan menolak kebenaran Islam, maka mereka itu telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat sekalian, wa tamanna 'ala Allahil amani, celakalah siapapun yang ketika dia duduk buat dosa, dia duduk ikut nafsu jahat yang duduk merosakkan dia, dia telah pun duduk harap Tuhan maafkan dia. Ni berapa ramai dah jadi liberal, tuan-tuan. Ni nak sambut apa nama, Merry Christmas. Merry Christmas. Memang ada khilaf, kita boleh menyebut selamat hari Christmas, kan? Tetapi jangan lebih daripada itu. Jangan kerana membesarkan Christmas, kerana kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, maka boleh kita menyebut ucapan selamat hari raya masyarakat lain tu. Tapi kita tak boleh membesarnya, mengagungkannya. Bila kita buat pokok Merry Christmas, kita pakai baju Christmas, ni apa benda? Ini sudah tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia daripada kalangan mereka. Awak dah Islam, dia kata saya hanya mengenangkan ayah saya, saya hanya merindui ayah saya, dia seorang Kristian. No, tak boleh. Kita tetap hormat dia, ayah kita yang berjasa dalam hidup kita, tapi kita tidak boleh menyambut Kristian kerana ayah kita Kristian. Tapi ini berlaku. Dia seorang Kristian dulu, mak ayah dia Kristian, kemudian dia kahwin dengan seorang saudagar Islam kaya. Ni dia buat dalam internet, tunjuk tu dia buat pokok Christmas punya tinggi. Dia dengan suami dengan anak-anak dia sambut hari Christmas. Pasal apa? Mengenangkan mendiang bapak Kristiannya, bapaknya yang Kristian. Itu sudah membuat kita bahaya akidah. Jadi tuan, kita boleh berlegar di dalam batas yang dibenarkan. Tak boleh kita melepasi batas. Tak boleh kita melepasi sempadan. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tak beramal dengan amalan Islam, hukum yang diperintahkan, tetapi kita duk harap Tuhan ampun kita. Kita tak semayang bang pun, no? Kita tak buat pun apa yang Allah suruh. Kita duduk buat pula apa yang Allah larang, tapi kita kata Allah Maha Pengampun. Itu siapa kata? Setan. Setan bisik kat kita. Dia kata tak apa, Allah kan Maha Pengampun. Nampak? Tak apa, Allah kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia trap kita. Kita buat maksiat. Sedangkan maksiat itu adalah dosa. Dosa itu
Apa? Dosa itu menyebabkan hati kita menjadi keras. Dosa itu menyebabkan hati kita menjadi gelap. Dosa itu akan membuatkan hati kita yang hidup akan mati. Kalau kita biang, kita tak boleh biang. Kita kena minta ampun, kita kena istighfar, kita kena taubat, kita azam tak mau buat lagi. Benci dosa yang kita lakukan, kembalikan hak kepada yang berhak daripada manusia yang telah kita buat salah padanya. Kita ambil hak miliknya dan kita kemudiannya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan perintah malaikat, kalau betul kita taubat dengan taubat nasuha, cucilah dosa hamba-Ku ini, kita akan mendapati catatan amal jahat kita sudah tidak ada dosa. Kerana Nabi kata, at-taibu minaz zambi kamal la zambalah, orang yang bertaubat daripada dosanya seperti orang tidak berdosa lagi. Macam gelas ni, kita ambil ayak ni, kita tuang ayak ni dalam gelas yang kita isi dengan ayak putih macam ni. Tuan-tuan, nampak apa? Nampak jernih seperti gelas itu yang putih. Hati kita pun macam tu. Kita isi dengan zikrullah, kita isi dengan hamdalah, kita isi dengan istighfar, dengan selawat, dengan ingatan kita yang berterusan kepada Allah di dalam hidup kita siang dan malam, maka dia akan terus jernih. Tetapi bila kita buat dosa, ibarat kita ambil pen kita titik tak, dakwat tu jatuh dalam ni, dia akan ubah dah ayak jernih ni, dia akan ubah. Kalau kita tak taubat lagi, kita titik lagi. Manusia bila dia buat dosa, dia tak bertobat, confirm dosa akan bertambah hari demi hari. Titik. Lama-lama ayak yang putih, yang dulunya berwarna keruh, lama-lama jadi hitam. Ya, dakwat warna biru tapi akhirnya jadi hitam. Tuan-tuan, macam mana nak jadikan ayak yang hitam menjadi putih? Ambil ayak putih ni, ayak putih macam ni, tuang lagi. Kita akan tuang. Dia akan menggantikan ayak yang hitam ni, dia akan tendang keluar. Kita tuang saja, dia akan keluar. Akhirnya ayak ini akan putih semula. Betul tak? Gelas kita akan putih semua. Macam itulah hati kita. Nampak? Kalau kita ni tak beramal, tak bertaubat, tak minta ampun, tak istighfar, maka hati kita bukan takat hitam, mati terus. Manusia tu hidup, hati dia mati dah. Dia muda, tapi hati tua nak mampus dah. Muda lagi, hati dia tu keras, kering, mati. Bukan tua, mati dah. Tuan-tuan, saya cerita tadi kisah seorang budak umur 4 tahun. Budak kecil 4 tahun, tuan-tuan, cucu kita. Dia reti apa? Apa salah dia? Dia budak kecil. Mak dia dengan pak dia terlibat dengan dadah. Kena masuk dalam pusat tahanan, ditahan, dipenjara. Maka dia terpaksa duduk dengan kak dia. Kak dia adalah pengganti ibu dia. Kak dia umur 19 tahun, dah kahwin, ada suami. Tapi tuan-tuan, mereka bukan takat dera. Dia benarkan kawan-kawan kepada kak dia dera adik umur 4 tahun sampai tak sedar diri, sampai pengsan. Seluruh tubuhnya, hampir seluruh badannya ditemui kesan kecederaan. Bahkan dekat alat sulit dia, mereka cucuk. Mati budak ni, tuan-tuan. Umur baru 19, tapi hati mati dah. Makna zombie kampung pisang. Ni tuan-tuan. Hak jenis tuan-tuan kata, tuan-tuan jumpa dia tegir, tengok kita tegir macam nak terkeluar biji mata. Kan? Dia tak heran apa. Dia bagi. Cuba tengok dalam internet. Takut kita, tuan-tuan. Ya Allah, keringnya hati manusia. Mereka masuk dalam rumah,
Ni di Indonesia. Orang kaya tuan, ada pembantu rumah, ada banyak bilik. Depa cek di setiap bilik, budak ke, orang tua ke, depa tangkap, depa bubuh dalam toilet di tingkat paling bawah. Maknanya di bawah bumi. Tak ada lagi saluran keluar melainkan pakai fan. Tekan. Balik tuan rumah, depa ambil orang tua tu masuk dalam tu. Saya ingat tak salah saya tuan-tuan, lepas mereka rompak curi keluar, mereka kemudiannya tinggalkan kesemua mangsa dalam keadaan lemas. 12 orang mati, semua bergelimpangan dalam tu. Keringnya hati kamu. Tapi manusia memang hatinya kering. Kalau sekiranya mereka itu tidak bertaubat di atas dosa-dosa yang dilakukan, manusia itu bukan jadi hatinya kering, mati terus hatinya apabila mereka itu sudah jadi begitu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bersultan di mata, beraja di hati, nafsu dan syahwat, setan dan iblis menjadi rojokan, maka manusia akan hilang pertimbangan, manusia akan hilang kewarasan, manusia itu akan jadi lebih hina daripada binatang yang buas di dalam hutan. Ini tuan-tuan. Sebab tu tak ada jalan, tak ada pilihan. Kita, anak cucu kita mesti cinta ilmu pengetahuan, mesti faham akan agama, mesti tahu batas sembadan, mesti amal segala perintah Tuhan. Ibadat yang wajib mesti dilaksanakan, yang sunat kita tambahkan, yang haram mesti dijauhkan, yang makruh pun kalau boleh dihindarkan. Mudah-mudahan hari-hari depan kita adalah hari-hari yang lebih baik dalam kehidupan. Kita dah nak masuk tahun 2023. Mungkinkah 2023 menyaksikan tahun iaitu adalah tahun terakhir kita hidup di dunia? Dia meninggalkan 1001 persoalan. Tetapi kita masih tetap ada harapan. Kita masih banyak impian yang nak dicapai dalam kehidupan. Jom kita azam, jom kita niat lintas dalam hati bahawa kita nak jadi hamba Allah yang lebih baik pada tahun hadapan. Peluang yang Allah hidang untuk rebut nak buat kebajikan, jangan lepaskan, sebab kemungkinan peluang itu tidak berulang sekali lagi. Azam tuan-tuan, insya-Allah tengok buka live Mekah, tengok gambar Baitullah, tengok mereka yang sedang bertawaf, tengok mereka yang solat, dengar ayat Quran dilantunkan, hati menjadi sayu, lalu kita menjadi sangat rindu kepada Baitullah. Maka ketika itu sebutlah dalam hati sekurangnya, ya Allah, aku rindu pada rumahmu. Ya Allah, panggillah aku lagi untuk ke sana, izinkan lagi aku ke sana, ya Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah akan kira bahawa ia adalah satu keazaman, rancangan, cadangan yang akan diberikan pahala daripada tempoh kita menyebutnya sampai kita benar-benar dapat kesempatan menjadi duyufur rahman, tetamu Allah di sana nanti. Sekadar itu, kuliah hujung tahun 2022 pada hari ini kita akan sambut 2023 dengan penuh keimanan dan keinsafan. Rapatkan persaudaraan, jaga silaturahmi, jangan berpecah, jaga keluarga, sayang suami, sayang isteri, sayang anak-anak, yang muda hormat yang tua kasih kepada yang muda, santuni orang-orang yang lemah dan susah, jom infak dan wakaf. Saya dalam grup WhatsApp HIG, saya ada buat satu iklan berkenaan dengan wakaf Al-Quran. Siapa yang nak wakaf Quran, saya akan saya dibekalkan dengan resit rasmi daripada Yayasan Amal, satu helai mewakili 25 ringgit. Tuan-tuan, niatlah untuk diri, untuk mak ayah kita yang telah pergi, mereka nanti kita di sana. Begitu juga wakaf telaga, wakaf bina masjid, dan juga sumbangan untuk lah ni kita duduk tengah kutip sumbangan untuk Pantai Timur yang kena banjir, tuan-tuan, insya-Allah.
Jadi sekadar itu saya minta maaf kalau salah silap. Tuan-tuan, kalau dengar saya pun tiada, saya pesan dekat nak jemaah di sini, tolong baca qul huwallah 3 kali. Ingat pesan saya, nak kalau dengar syekh tu tak ada lah, bacalah qul huwallah 3 kali. Terima kasih kerana kita tak tahu apa akan berlaku besok hari. Kita takut macam mana pun kita kena pergi kalau dah sampai masanya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.